doktor perubatan. Semasa dalam sekolah, saya sudah terlibat dengan politik, terutama kempen untuk melawan Malayan Union. Jadi sebagai budak sekolah, saya cuba bercakap dengan orang-orang kampung dan yang lain. Mereka semua lebih tua daripada saya. Mereka anggap apa budak ni cakap ni? Apa yang dia tahu? Jadi bila saya dapati orang tidak hormati ataupun ada credibility tentang apa yang saya bercakap berkenaan dengan politik, saya berpendapat bahawa untuk mereka hormati dan dengar penerangan daripada saya dalam bidang politik, saya perlu mempunyai satu taraf hidup yang boleh dihormati. Dan saya berpendapat kalaulah saya dapat ke universiti, dapat degree, mungkin orang akan hormati saya. Saya bukan nak jadi doktor dah, cuma dapat scholarship untuk belajar dalam bidang perubatan. Ini bagi saya peluang lah. Kita tak soal dulu, dapat apa pun kita terima aja. Saya sebenarnya nak jadi lawyer, tapi tak dapat scholarship jadi lawyer. Saya seronok debate dengan orang. Lawyer ni selalu debate. Sebab itu apabila dapat scholarship pergi belajar jadi doktor, saya belajar dengan betul-betul, menumpu kepada pelajaran sehingga saya lulus dan saya dapat jadi doktor. Jadi tujuan saya nak jadi doktor ni bukan nak ubat orang dah. Supaya nak ada satu taraf, satu kedudukan yang menyebabkan orang pandang tinggi kepada apa yang saya perkatakan berkenaan dengan politik. Jadi bila jadi doktor balik, dulu doktor tak banyak. Dalam tahun itu saya seorang aja yang lulus sebagai doktor di seluruh Kedah. Jadi sekarang ni doktor Melayu masa tu tak ada langsung pun. Jadi ni Melayu ni dapat jadi doktor, jadi orang hormat sikit. Bila orang hormat sikit, bila saya bercakap, mereka pun memberi penghargaan kepada penerangan saya. Sebab itu saya kata saya ahli politik, tetapi menggunakan kelulusan tinggi ini supaya saya lebih kredibel, boleh dipercayai bila saya berhujah berkenaan dengan perkara politik. Namun demikian, sebagai doktor saya dapat banyak maklumat dan juga saya dapat berkhidmat kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Tuan M. Baik, sekarang kita akan beralih ke isu yang lebih berat sikit Tuan M, ya. Seperti yang kita sedia maklum, Tuan Mahathir, pemikiran daripada aspek ekonomi memang tidak dapat dinafikan. Kita sangat dihormati di peringkat antarabangsa. Jadi suka untuk saya menyentuh tentang kenyataan Tuan M, bagaimana untuk menghadapi krisis kewangan dunia kita memerlukan dinar emas itu sendiri. Dan salah seorang pendakwa Islam terkenal, Syekh Imran Hussein, juga pernah mengatakan seandainya kita menggunakan dinar emas, Tuan M berjaya untuk mempengaruhi seluruh dunia untuk kita mengaplikasikan penggunaan dinar emas ini, ada ancaman bunuh daripada CIA dan juga Zionis pada ketika itu. Apa komentar? Saya ingat kalau bunuh saya pun tak ada apa. Banyak orang lain lagi ada. Tapi saya berpendapat apabila sesuatu cadangan datang daripada orang lain, cadangan itu tetap untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan kita. Sebab itu dalam krisis mata wang umpamanya, cadangan mereka ialah kita turut kehendak World Bank dengan IMF. Saya terus tolak kerana cadangan mereka tetap menguntungkan mereka dan bukan menguntungkan saya. Jadi saya dapati satu daripada kekuatan kuasa-kuasa luar ini ialah kerana kita terpaksa guna mata wang Amerika untuk trading, untuk berniaga, berdagang. Kita guna dollars. Bila kita guna sesuatu, dia memberi nilai kepada benda yang kita guna. Seperti mana dalam ekonomi kita, kalau ada demand, maka barangan itu meningkat harganya. Bila
tidak ada siapa pun yang nak barang itu, maka harganya turun. Jadi kita selalunya memerlukan dolar Amerika. Dengan itu kita memberi penghargaan yang tinggi kepada dolar Amerika. Kalaulah kita tak guna dolar Amerika, maka sudah tentu nilai dolar Amerika akan jatuh. Dan kalau kita tak guna dolar Amerika, apakah jenis currency mata wang yang kita boleh guna? Kita cadangkan supaya diadakan satu mata wang yang kita panggil sebagai dinar, kerana dulu di zaman kecermelangan tamadun Islam, dinar itu diguna di seluruh dunia. Sehingga sekarang pun kalau kita pergi ke Yugoslavia, dia masih guna dinar. Jadi apa salahnya kita tidak guna dolar, kita guna dinar. Jadi saya cadangkan supaya kita kurangkan sedikit permintaan untuk dolar Amerika, supaya dia tidak begitu kaya dan menekan kita. Jadi bila saya cadang ini, saya dapati tak ada sambutan. Bahkan negara-negara Islam pun takut kalau mereka tidak guna dolar Amerika, mungkin negara mereka akan diserang oleh Amerika Syarikat. Sebab itu cadangan saya itu tidak berjaya. Walaupun ada orang yang berkata mungkin ini mendedahkan saya kepada ini, saya tak berapa fikir sangat pasal itu. Pasal saya percaya kepada pepatah, iaitu no risk no gain. Kalau tak berani nak ulur leher untuk orang letak, kita tak akan dapat apa-apa. Jadi kena ada risiko dalam perniagaan. Kita mesti ambil risiko supaya dengan itu kita dapat keuntungan. Tadi Tun ada sebut tentang IMF, dan apabila kita dengar IMF ni, seperti biasa memang semua rakyat Malaysia ni, kita punya pemikiran kita, memori kita terimbau kembali pada zaman tahun 1997 dahulu, apabila kita menghadapi krisis kegawatan ekonomi yang cukup dahsyat. Dan mungkin ramai dekat dalam dewan ni nak tahu apabila berlakunya sesuatu krisis, sebab Tun sentiasa nampak cool kan, bila keluar TV nampak relax saja. Kalau apa-apa berlaku krisis, kalau kita pemimpin memang panik dah Tun. Jadi masa Tun sebagai pemerintah, apabila berlakunya krisis kewangan pada Julai 1997, bagaimana Tun menghadapi krisis? Apakah tindakan pertama Tun? Macam mana Tun berfikir supaya dia tidak seperti negara-negara lain apabila kita terpaksa tunduk dengan IMF? Saya berpendapat bahawa kalau kita berhadapan dengan sesuatu masalah, kita boleh mengatasi masalah itu. Tentu ada cara mengatasi masalah itu. Saya dilatih sebagai doktor perubatan. Doktor perubatan ini selalu dihadapi dengan masalah pesakit. Pesakit datang, apa kita nak buat? Kita kena tentukan apa dia jenis penyakit ini. Kalau kita kenal penyakit itu, maka kita dapat tahu bagaimana mengubatinya. Kalau kita tak tahu, orang ini sakit tuberkulosis, batu kering dulu kita panggil, dan kita bagi ubat malaria, tentu dia tak baik. Jadi dalam menghadapi masalah, saya guna pendekatan doktor, iaitu saya mesti kenal apa dianya masalah. Dan untuk ini kita buat pemeriksaan daripada usul asalnya, caranya dia bergerak, apa kesannya, macam-macam maklumat berkenaan dengan masalah itu mesti diperolehi dahulu. Lepas itu kita kaji masalah ini, kita kenalkan apa dianya sebenar masalah ini. Kalau kita sudah kenal masalah ini, maka ada cara untuk mengubati ataupun mengatasi masalah itu. Sebab itu dalam masa kita diserang oleh penyangak mata wang, saya spend lebih daripada 1 tahun untuk mendapat satu cara yang berkesan. Ini hasil daripada memahami apa dianya masalah. Saya bukan financier, saya bukan ekonomis.
Jadi saya terpaksa panggil orang yang cekap dalam bidang-bidang ini dan saya tanya, dan saya dapat banyak maklumat dan saya tahu bagaimana untuk mengatasi ini, bagaimana kita patut bertindak. Dengan itu akhirnya kita dapatlah caranya. Jadi dalam masa memikir ini kita kena tenang. Kalau kita tak tenang tak boleh fikir. Kalau kita gelabah, kita marah itu ini semua, kita dipengaruhi oleh perasaan lebih daripada pemikiran. Untuk menghadapi masalah guna pemikiran, jangan guna perasaan. Kerana pemikiran ini logical, dia mempunyai asas-asas yang logik, barulah kita boleh. Dan semasa itu kalau saya menangis, saya menjerit apa semua, tak ada tolong. Sebab itu saya kena be calm, duduk tenang, lepas itu kita cuba mengatasi masalah. Terima kasih Tun. Jadi bila kita bercakap tentang ekonomi di Malaysia pula, kita tahu Malaysia ni merupakan sebuah negara yang berbilang kaum. Ada banyak tuntutan ekonomi daripada berbagai kaum dan desakan-desakan ekonomi juga berlaku antara kaum. Dan bagaimana sebagai seorang pemimpin Tun mengatasi masalah ini supaya kemakmuran ekonomi itu dinikmati oleh semua kaum tanpa kompromi? Ya, kalau kita nak jadi pemimpin, saya fikir untuk mendapat idea, kita perlu menguasai seberapa banyak ilmu yang mungkin. Di antaranya ialah ilmu berkenaan dengan sejarah negara-negara di dunia ini. Kita mesti tahu bagaimana mereka dihadapi dengan masalah dan mereka dapat mengatasinya. Apabila kita dapat maklumat daripada punca-punca luar dan dalam, maka kita bolehlah buat satu pendekatan yang boleh mengatasi masalah kita. Sebab itu walaupun saya terlatih sebagai dalam bidang perubatan, tetapi saya juga ambil berat tentang sebagai apabila jadi Perdana Menteri dan bertanggungjawab berkenaan dengan ekonomi, finance dan macam-macam, saya baca seberapa yang boleh tentang ekonomi, finance, banking, hedge funds, apa juga benda yang boleh memberi kepada saya information yang cukup. Saya cuba belajar walaupun bukan dalam ahli dalam bidang itu. Sebab itu daripada saya kenali masalah yang kita hadapi, dan dengan itu kita boleh cari penyelesaian. Terima kasih Tun. Baik, sekarang kita akan beralih kepada isu keamanan.